Hari ini kita berada di Forest Stream di Adelaide dan kita akan bincangkan tentang topik tunang. Hai, selamat datang ke podcast kami. Saya Faiz. Saya Anis. Ramai remaja bertanya soalan pada kami tentang cinta. So, mari kita jawab dalam segmen Bukan Cinta Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam segmen Bukan Cinta Biasa. So, insyaAllah hari ini kita seperti biasa, petang-petang kita akan lepak dan juga berbincang tentang soalan-soalan remaja tentang cinta, kahwin dan jodoh sebagainya lah. So, insyaAllah apa soalan hari ni? Ada yang bertanya, tunang ini fasa yang sangat menguji, betul ke? Oh, okay. So basically bila sebut pasal tunang ni kan, memang satu fasa yang orang selalu sebut fasa yang menguji lah. Fasa yang menguji, ujian berat. Betul. Tiba-tiba tersuka dekat orang lain. Banyaklah. Tiba-tiba Yes, banyak macam contoh soalan-soalan ataupun banyak yang orang sebut lah bila dalam tunang ni, tiba-tiba terjumpa kawan lama. Terjumpa kekasih lama. Diuji dia, diuji. Terus tersuka kepada orang lain. Tiba-tiba ada juga yang orang kata tiba-tiba rasa hilang perasaan suka dan cinta kepada pasangan, pada bakal tu yang nak dikahwini. Yang dikahwini tu. Dan juga ada jugalah orang kata tiba-tiba jadi oversensitive, rasa cemburu, cepat cemburu tengok pasangan dengan orang lain. Ada juga orang tanya kan pada saya lah kan, waktu tunang itu macam mana, semua okey ke kan? Ada tak fasa-fasa ujian-ujian yang berlaku? Sebab orang takut kan, bila fasa tunang ni orang jadi takut kan. Tapi sebenarnya kami tidaklah merasakan tunang ini satu ujian yang besar untuk bagi pasangan yang nak menempuh ke alam perkahwinan ini. Dan kami rasa kenapa ada sesetengah orang rasa ujian itu berat di fasa pertunangan disebabkan dia sendiri yang meletakkan dirinya ke dalam situasi tersebut yang menyebabkan dia akan rasa kecewa, dia akan rasa putus cinta, dia akan tiba-tiba rasa suka kepada orang lain ke, rasa cemburu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tidak menjagalah kan hubungan tu lah antara lelaki dan perempuan. Dan kita tengok sebenarnya sama je fasa tunang ke fasa kahwin ke, kalau kita sendiri tidak menjaga hubungan di antara lelaki dan perempuan. So kadang-kadang kadang-kadang banyaklah elemen-elemen yang boleh berlaku kan. Kita sebut pasal tiba-tiba jadi tunang kita extra jealous dan sebagainya. Yes, memang of course lah kan. Even bukan waktu tunang je. Kenapa dia jealous? Kenapa jealous? Kita sendiri yang meletakkan diri kita di situasi itu. Kita keluar lepak dengan orang yang berlainan dan jantina kan. Kawan perempuan dan sebagainya. Memang tak ada apa-apa kawan dan sebagainya, tapi kita meletakkan diri kita di tempat tu lah. Dan kenapa kadang-kadang kita tiba-tiba tersuka dekat orang lain sebab lelaki tak jaga pandangan dia dan perempuan pun sama. Tak jaga pandangan dia kan. Tengok orang yang berbeza, kita tengok lelaki lain, kita rasa tersuka. Dia ni lagi handsome daripada bakal suami aku. Macam mana? Tiba-tiba dia lagi kaya lah, lagi banyak duit lah, kerja dia lagi mantap lah. So tersuka kan, sebab bermula dengan pandangan mata yang kita tak jaga tu. Dan ada juga yang bila lah fasa tunang kan, berlaku mesej dan sebagainya lah kan, tunang kita WhatsApp dan sebagainya, dan tiba-tiba bergaduh lambat reply mesej ke apa tak tahulah kan. Bergaduh, lepas tu mulalah kan, mungkin cerita kepada kawan dan sebagainya, dan tiba-tiba ada je pula kawan yang menenangkan mendengar luahan masalah. So kan complicated tu jadi. Jadi sebenarnya kita lah yang meletakkan diri kita ke dalam situasi yang penuh complicated itu. Sebelum tu kita bincang apa yang kita faham tentang tunang ni sebenarnya. Orang duk kata tunang apa. Ada juga orang kata tak payah tunang lah terus kahwin pun boleh, tak ada masalah. Tapi apa sebenarnya tunang dalam Islam ni sebenarnya kan? Apa tunang tu sebenarnya? Jadi sebenarnya kan bila kita nak berkahwin ni memang Allah tu dah bagi guideline yang sangat indah, yang sangat menarik, supaya dia nak hamba ni jaga yang terbaik lah. Yes. Dia jaga hubungan tu, nak dapatkan hubungan yang terbaik. Yang terbaik ya. Sepatutnya lah dalam Islam, tunang itu adalah satu tempoh yang Islam beri untuk kita mengenali bakal pasangan kita tu. Untuk melahirkan rasa suka dan cinta. Itulah time-nya kan, time untuk merasakan. Jadi yang kebanyakan salah faham ini, orang kena dulu, kena sampai dalam habis-habis kan. Personality macam mana, macam serasi ke tak dan sebagainya kan. Memang nak bila dia merajuk nak buat macam mana kan, kita kenal habis. And then dah rasa serasi baru kita nak bertunang. Baru nak berkahwin kan. Jadi sebenarnya itu satu konsep yang salah lah. Dalam Islam
dia beri tempoh untuk bertunang tu sebab untuk kita nak kenal bakal pasangan kita, dan Betul. sekiranya kita rasa tidak okey, maka kita putuskan. Betul, sebab Maksudnya tu kita tunang, tak jadilah. yes, and then sebenarnya tunang ni pun satu fasa yang tidak perlu diheboh-hebohkan. Ya, Majlis pun betul. perlu kita secara antara dua pihak, family, keluarga, cukuplah kan kita bincang. Bila sebut pasal tunang ni, memang satu fasa untuk mengenali lebih lah kan. Tapi ada batas-batas dia yang perlu kita jaga. Kadang-kadang tunang ni orang tunang dah macam satu lesen besar lah kan untuk pergi nak pergi jalan sana sini. Lepas tu kadang-kadang masyarakat kita pun macam tak apalah, dah nak kahwin dah tunang. So sebenarnya salah. Ya, sebenarnya salah. Benda-benda macam ni lah yang membawa kepada satu yelah, bila ujian tadi tu. balik pada ujian kita tadi tu. Ujian yang tadi mula yang dimension tu. Jadi sebenarnya ujian itu sebab macam mana boleh berlaku? Sebab kita yang tidak menjaga hubungan itu sebenarnya kan. Dan dalam Islam pun bila kita sebut pasal tunang ni, satu special lah. And tunang ni kita boleh melihat wajah bakal isteri kita. Sebenarnya kalau nak tahu, kita sebenarnya sebagai seorang lelaki, kita tidak boleh melihat wajah seorang perempuan tanpa ada sebarang urusan yang penting ataupun tanpa sebab yang keperluan lah. Sebelum contohlah kan, kita pergi kedai, kita nak berurusan, nak pergi KFC, McDonald's, nak beli, tak apalah nak tengok wajah kan. Maksudnya tengok sekadar keperluan kan. Pada hakikatnya even dalam belajar dan sebagainya kita boleh, tapi sekadar keperluan. Tapi bila tunang ni special sebab kita untuk mengenali dan melihat wajah kita, wajah pasangan kita, supaya kita lebih suka, lebih rasa tenang dengan pilihan kita tu. Yes. Untuk nak rasakan, timbulkan rasa suka kan, rasa kasih kepada bakal pasangan kita tu. Dulu waktu zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat kata dia kata dia nak bertunang, dia kata dia nak berkahwin dan sebagainya, dan Nabi cakap, adakah kamu telah melihat wajah bakal tu kan? Dia kata belum. So Nabi suruh pergi melihat. Kita boleh tengok, boleh curi-curi tengok. Saya pun ada jugalah curi-curi tengok, and okey, alhamdulillah kan. Jadi yang salahnya biasanya orang buat kan, dia tengok setiap daripada orang tu dah dia tengok, dia tengoklah apa, tak tahu apa yang dia nak nilai kan. Tapi mata tu tidak menjaga. Termasuklah perempuan sekalipun kan. Jadi isu-isu tidak menjaga mata inilah yang akhirnya menyebabkan kan, dari mata turun ke hati. Tengok sekadar yang perlulah kan, tengok okey, alhamdulillah, okey, supaya rasa suka. Macam saya pun dengan dengan isteri kan, sebelum kahwin memang takat tu tak ada rasa apa sangat lah kan. Rasa macam insya-Allah dia yang terbaik dan sebagainya, bincang dengan family. Dan bila kita bincang tengok okey dah tunang kan, proses tunang. Dan tak tahulah nak cakap, bila tunang ni memang betul lah, dia tiba rasa makin lama makin suka. Kan? Jadi kita tak adalah rasa ujian-ujian yang tadi tu kan. Kita rasa okey. Kami rasa fasa tunang kami ni macam sangat indah. Indah sebab alhamdulillah dijaga. Tapi nak kata tak ada ujian, ada juga. Tapi ujian tu ujian more kepada bila nak kahwin ni. Hubungan tunang apa semua ni, syaitan pun ada peranan dia kan. Dia menggunakan segala jentera-jentera dia. Kadang-kadang kita teringat sebab dia rasa kita teringatkan seseorang, kita rindukan seseorang kan, ataupun kita rasa suka ke, tak ada masalah, benda itu fitrah. Tapi benda yang harus diuruskan supaya dia tidak jadi overdose. Sebab bila overdose inilah yang bahaya. Jadi sebab tu tempoh tunang ni tempoh yang sangat crucial. Jadi memang elok dipercepatkan perkahwinan itu. Kalau nak tanya saya lah dulu kan, saya rasa benda yang kalau saya boleh buat, memang saya nak mempercepatkan lagi lah tunang tu kan. Kami tunang dalam setahun juga kan. Setahun juga. So kalau boleh nak less than that. Sebenarnya tu teknik sebenarnya nak tunang tu. Tips untuk bagi parents, nak bagi parents mempercepatkan perkahwinan adalah kita tunang dahulu, supaya kata tak payah lama-lama ni, kena cepat. Tunang kena kahwin dah ni. Alhamdulillah, teknik tu nak kata berkesan sangat, okey lah, boleh lah. Kami dapat kahwin awal juga, alhamdulillah. Tapi setahun tu bagi saya agak proses lama. Kalau siapa yang baru nak bertunang dan sebagainya, kalau dapat elak dalam masa yang panjang, lebih baik lah kan. Lebih baik potonglah 6 bulan, maksimum 6 bulan lah saya rasa cukup untuk mengenali pasangan kita. Dan juga waktu tunang tu memang ada rasa rindu lah, rindu, suka dan sebagainya. Fitrah manusia. Dan apa yang kami buat, kepada saya lah, saya tak tahu apa yang Kak Anis kita buat. Macam saya message bakal mak betul saya kan, mak dia, saya tanya apa khabar dan sebagainya.
tanya tentang kita Tanya tentang dia lah, apa dia suka makan dan sebagainya. Kita tahu, oh macam ni. Tak ada masalah. Orang kata nak kenal. Itu orang kata bila fasa tunang ni, apa yang kita nak? Apa yang kita nak tahu? Dia suka makan apa? Dia suka warna apa? Tak ada masalah. Tanyalah parent, tanyalah ayah dia. Kan? Even kami pun, dulu kita pernah keluar tunang. Jeng. Tunang kita keluar. Uish. Tapi bukan berdua lah kan. Bukan berdua, bersama parents. Yes, berapa kali kita dua keluar? kali. Dua kali lah masa bertunang, 2 kali keluar. Yes, 2. Kita ada juga jumpa kan family saya dan juga family isteri pergi kedai makan bersama lah kan. Saya, mak saya, adik-adik saya, dia, parents dia, dan siap duduk. Saya, ayah saya, bakal bapak mentua saya, dia, mak dia, semua ada kat situ. So tak ada fitnah biasa. Tapi tak adalah bercakap pun. Malu kan, tengok dia jauh macam tu. Okay, senyum macam tu je lah kan. Lepas tu bertambah suka dia tak boleh buat apa lah kan, manusia. So boleh je nak jumpa tunang kita, pergi rumah dia. Tapi saya nak fikir, orang zaman-zaman dulu, atuk-atuk nenek kita, diorang ni adab diorang tinggi kan. Saya pernah dengar orang zaman-zaman dulu kalau nak jumpa tunang-tunang dia kan, ataupun orang yang dia suka, dia pergi rumah. Pergi rumah kan, jumpa parents kan. So at least parents tahu apa dia orang buat dan sebagainya. Rasa malu itu tinggi. Betul. Sekarang kita rasa melu tu dalam diri kita mungkin makin berkurang kan. Dan kita bebas nak buat apa yang kita nak. Itu yang bahaya tu kan. And then orang Melayu ni sebenarnya memang kita terkenal dengan satu sifat yang lemah lembut, yang apa nama, malu kan. Orang zaman-zaman dulu memang malulah kan. Bukan sekarang kita boleh keluar pergi ke SCC dan sebagainya, berpegang tangan. Kan kita tengok macam budak sekolah, tapi itulah itu realiti lah yang kita kena buat. Saya sendiri sangat berpegang tentang satu konsep nikmat ni. So nikmat apa yang saya nak cakap ni, dia sudah tentulah ada beza untuk orang yang menjaga hubungan sebelum nikah tu dengan orang yang tidak menjaga hubungan sebelum nikah. Contohnya kan, analoginya macam ni. Analoginya begini. Mungkin untuk orang yang menjaga hubungan sebelum nikah itu, Allah janji nak bagi 100% rasa nikmat bercinta selepas nikah itu. Tapi sekiranya kita tidak menjaga hubungan sebelum nikah itu, mungkin persen rasa nikmat tu mungkin dia berkurang. Mungkin jadi 90%, mungkin jadi 80 kan. Walaupun kita dapat still banyak lagi 90, still banyak 80. Macam exam dapat 80 90 still okay. Still A kan. Still A lah kan. Tapi alangkah bestnya kalau kita dapat nikmat 100% yang Allah nak bagi tu. Kan? Apatah lagi orang yang memang langsung tidak menjaga hubungan sebelum nikah. Mungkin tak tahulah berapa persen yang hanya tinggal dia dapat kan. Jadi saya sangat berpeganglah tentang nikmat ini. Kadang nikmat ini juga merupakan rahsia Allah. Kita tahu nikmat macam mana Allah nak bagi pada kita. Nikmat ketenangan selepas berkahwin kan. Kita tak cepat rasa jealous ke, tak ada rasa sangsi. Tak ada rasa sangsi kepada pasangan kita. Sebab sebelum kahwin pun kita tahu dia macam mana. Dia pun tak jenis jaga, tak jenis berliar-liar ke sana ke sini. Kita pun tenang lah, kita yakin dengan dia. Bila kita sebut pasal nikmat ni, orang kata lepas tunang baru kita dapat ataupun kita kenal. Sebenarnya menarik sebenarnya kan. Sebab bila saya kahwin ni, saya tak tahu sangat pasal dia kan. Every day tu is actually, even sampai sekarang pun saya masih belajar tentang dia. So benda tu adalah benda yang best lah. Oh dia ni macam ni, dan macam hakikatnya tu. Kita pun takkan kenal pasangan kita tu macam ni. Proses mengenali pasangan kita memang sampai kita mati. Sebab kita sesama manusia. Dan kita ni berubah-ubah. Ada masa umur 20 lebih mungkin kita jenis yang sensitif, dan makin tua tak sensitif. Tapi ada orang bila muda dia tak sensitif, bila makin tua dia jadi sensitif. Dia berubah-ubah kan? Berubah-ubah. Jadi sebab itulah proses mengenali pasangan ni berlaku sampailah kita mati kan. Kadang-kadang kita rasa macam bagilah kenal-kenal dulu, kawan-kawan dulu. Dia tak akan menunjukkan diri dia yang sebenar sebelum dia kahwin. Nak betul-betul tahu lepas kahwin tu macam mana. Dah duduk sebumbung, barulah tahu daripada A sampai Z. Yelah, bila kita sebelum kahwin dan sebagainya, kita banyak nak nak tunjuk yang terbaik ataupun the best form of diri kita lah daripada pasangan kan. So at the end of the day, dia bukanlah kata menipu, benda yang tidak 100% pure lah. So sebaiknya lah kita cukup tahu sekadar apa yang perlu. Family yang baik dan sebagainya, kita serah pada Allah kan. Jodoh tu kita dah bincang sebelum kan, jodoh tu milik Allah. Dan kita tapi jangan orang salah anggap pula. Memang kita kena ada rasa suka kan. Rasa suka tu tak semestinya kena 100%. Betul. Kita bina lah kan. Macam saya mungkin tak tahulah, makin lama kan tunang, okey naik sikit. Awal-awal rasa tak ada suka pun biasa je. Lama-lama tu yang paling penting matlamat kita nak kahwin tu sebab apa. Itu yang mengikat kami lah, insyaAllah.
So insyaAllah terus saja. Kalau siapa-siapa ada soalan yang nak ditanyakan, bolehlah tanya pada kami. Jadi ingat je, tunang ni dia bukanlah fasa yang begitu berat, fasa ujian yang berat. Sekiranya kita menjaga. Kita ikut guideline Islam yang betul, insyaAllah fasa tunang tu adalah fasa yang sangat best dan seronok. Yes. Okay? So try lah. Okay, kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum.